إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Dalam arti kata kita junjungkan ketahan Allah dan kita menjauhi akan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala menegahkan kita supaya kita dapat jadinya diri kita termasuk di dalam golongan orang yang bertakwa kepada Allah. Kita sebagai umat Islam kena tahu kewajipan. Kata agama kita ini bukanlah sekadar mana kita sekadar nak cakap di bibir mulut. Kata kita adalah orang yang beriman, orang Islam, sedangkan tidak ada pengorbanan apa-apa yang kita kemukakan kepada agama Allah Jalla Jalaluhu. Sangatlah jadi kemerkaan di dalam agama kita kalaulah kita itu bercakap dengan bibir mulut kita sahaja dan tidak diiringikan perkataan kita dengan perbuatan, itu adalah kira dalam agama kita perkara jadi celah di dalam agama kita. Agama Islam ialah agama yang nak beri kita tadi itu mengemukakan perkara yang ada di dalam kebolehan kita yang Tuhan bagi, kita kemukakan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan at-tadhiyah, makna pengorbanan. Kita ni kena gerbek diri kita, masa kita, harta kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Bukan arti kata Allah Subhanahu wa taala tak kuasa nak membantukan agamanya ataupun nak mengangkatkan agamanya. Bukan arti umpama itu sebagaimana yang dipahamkan setengah-setengah daripada umat Islam. Tetapi sebaliknya, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala itu nak tengokkan kita. Kata kita ni benar sungguh dah. Apa yang kita bercakap, kita buat dah. Apa yang kita duk mikir, kita kemukakan tidak. Dengan sebab itu Allah Ta'ala tanyakan kepada kita sebagaimana orang yang beriman, orang yang adanya keimanan di dalam hatinya. Tuhan tanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang membenar akan ajaran Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada rukun yang enam, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapakah kamu itu cakap itu banyak, cakap gitu, cakap gini,
sedangkan selepas daripada bercakap tidak buat apa-apa. Tidak ada penerbangan apa-apa terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqatan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah kemurkaan, bersangatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang suka bercakap akan tetapi tidak mengumpulkan apa-apa pun daripada perbuatan yang dia itu kuasa. Dengan sebab itu, kita jangan sangka sama sekali. Kata kita sebagai umat manusia, umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik, ya Allah Taala keluarkan kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Taala mengeluarkan kita mari kepada ini dunia sebagai generasi yang utama. Generasi yang ada kemuliaan, ada kemegahan, adanya pangkat di sisi Allah Taala dan di sisi para malaikat Allah dan di sisi manusia. Akan tetapi kita jangan sangka sama sekali kata Tuhan lepas kita kecek kata aku ni Allah berimeh, aku ni Allah berimeh, tidak sama sekali. Bahkan Tuhan nak cabarkan kita. Kata kita kecek semua kedak. Kita bercakap boleh buat kedak. Sedangkan kebanyakan daripada perkara yang kita bercakap, terkadang kalaulah kita kira dulu, muhasabahkan dulu, kira bercarakan dulu, banyak perkara yang kita bercakap boleh kita buat. Tetapi dengan sebab terkadang kita bercakap akan cakapan, tapi kita tak kira, tak ada muhasabah, tak utak, tak hitungkan akan perkataan belum daripada percakapan membawa kepada percakapan itu akan tipukan kita. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran Al-Karim. Tuhan kata faqul wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Surah kita buat kerja, buat menjadi rupatam, tubik menjadi bentuk cara mikir, ideologi yang ada di dalam akal fikiran kita, hendaklah kita tubik jadi bentukkan. Sama ada kita dalam media pengajian, media tarbiyah, media yang buat hukum, media yang gapo pun yang kita ada kebolehan, maka hendaklah kita buat. Jangan sekadar nama kita itu duk cakap saja. Tiap-tiap hari bercakap situ, tiap-tiap hari bercakap sini, mesyuarat situ, mesyuarat di sini, akhir tidak tubik natijah walaupun sedikit pun. Dengan sebab itu Allah Taala tuntutkan daripada kita buat kerja. Allah Taala nak tengok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tengok, dan segala-gala orang-orang Islam, orang-orang yang beriman pun nak tengok juga apa buat tangan kita. Dengan sebab itu kita kena tahu kewajipan kita. Kita sebagai manusia bukan yang benar-benar tunakkan. Bukan orang yang tak beriman seumpama orang yang tidak beriman, ia hidup seperti binatang tunakkan. Kita tak boleh nak ambil contoh teladan daripada mereka. Karena mereka hanya ada dari dunia ni sahaja nyawa. Kalau dia sekadar ada ke muka bumi ini saja, ada dari dunia ni saja, akhirat mereka itu tak ada. Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada agama yang benar, tahu tujuan hidup, tahu hakikat dunia, tahunya kita nak pergi mana, bagaimana kita tak mikir jadi bodoh. Kamalnya, kalau kita mengedepankan diri kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata kita nak akaknya kalimah Allah, kita ingat mana? Kita nak mengedepankan tadhiyah diri kita ni, kita nak buat kerja gapo-gapo. Sekali hak mula-mula utama sekali kita kena niat menjadi betul. Kerana kita buat kerja tadi itu li'a'la kalimatillahi al-'uliyah, supaya kita nak angkatkan lambang agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Perkara yang lain ikuti itu. Kebangsaan, kebudayaan, bangsa bahasa kata gila. Duduk bawah bendera lambang al-Islam.
supaya kita memahami akan ini perkara. Kalau kita tak memahami akan ini perkara, nescaya kita akan jadi mangsa kepada mana-mana pihak yang niat nak molek dengan kita. Kalaulah kita mencalonkan diri kita jadi mangsa kepada mana-mana pihak, dengan sebab kita calon tu kita tak tahu. Kalau tahu kata dia nak lagu tu. Tetapi kita tak tahu. Kenapa kita tak tahu? Kerana kita tak dengar. Kerana kita tak cari. Kerana kita tak tanya. Kerana kita tak buatnya pengajian. Kerana kita taknya baca. Sebab-sebab yang menghasilkan ilmu pengetahuan kepada kita, maka sangat rugi kalau kita duduk sebab. Dengan sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala suruhkan kita. Suruh kita mengangkatkan lambang Allah. Kama dia. Apabila kita dicalonkan diri kita, masa kita, harta kita, ilmu pengetahuan kita, kekuatan kita, untuk kita nak akadnya kalimatullah al-uliyah, kita nak dapat apa? Kita nak dapat apa? Yang pertama sekali kita kenal dulu tujuan. Kata Tuhan jadikan kita, jadikan dunia dan nak bawa kita pergi pada alam balas, alam akhirat, kita bercurah situ. Kalau kita tak curah, kita nak buat kerja tak boleh. Kerana cara memikir al-madiyun telah mengatasi kita, kerap dengan kita. Madiyun ni makna apa? Makna orang yang bercakap, orang yang buat kerja gerak kiri kanan, gerak kiri dan kanan semata-mata habuan dunia. Kalaulah tidak adanya habuan dunia, dia tak akan gerak pekerjaan. Dia tak akan buat. Ikut gapa-gapa pun. Kita agama Islam bukan lagu. Kita agama Allah bukan cara fikir lagu. Sungguh kita ada habuan di antara satu sama lain. Muamalah di antara satu sama lain, perniagaan di antara satu sama lain, supaya nak bolehnya habuan-habuan yang kita nak pakai masa kita hidup dunia. Tetapi bukan sekadar, bukan sekadar kata kita sekadar mikir sekadar tu. Bahkan kita kena mikir di sana, apa kita buat ni halal ke tak? Kita buat ni haram ke lagu mana? Kita buat ni diharamkan dalam agama ke tidak? Kena kira situ. Kenapa? Kerana kita tadi itu hidup di atas dunia ini, hidup tempat yang kita akan kena hisab pula di hari akhirat esok. Kita jangan tiru sama sekali perangai orang yang tidak ada hari akhirat, kerana mereka itu hidup di dalam kerugian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, malaikat orang yang beriman dan orang yang beramal wa amal salih. Kalau kita kemukakan ilmu kita, jasa kita, masa kita, tenaga kita, harta kita, kekuatan kita kepada agama Allah, untuk nak mengangkatkan lambang agama Allah. Tiap-tiap orang yang ada kekuatan dah. Hak ni kekuatan pasal kebun buat. Hak ni kekuatan pasal mengajar sekolah tak buat. Hak ni pasal kekuatan kerja, jual beli tiap-tiap hari di kedai cek kan buat. Semua tadi itu ada kemuliaan belaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, "Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tawar. Dia tawar pada kita nak belikan perkara yang kita nak kemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan syurga Allah. Tuhan tawarkan, mu nak jual tak barang pun kepada aku. Nak jual apa? Jual umur kita, jual tenaga kita, jasa kita, ilmu kita, harta benda kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Tuhan lagu mana? Makna kita nak angkatkan lambang Allah Taala sekadar mana kita kuasa. Kerana manhaj kita ni jalan ni ahli sunnah wal jamaah ni tak ada janji muskilah dengan mana-mana pihak. Kerajaan apa kita tunduk, tempat kita boleh tunduk. Masyarakat apa boleh kita boleh masuk, kalau kita boleh masuk. Tidak ada halangan apa-apa kita nak hijab. Akan tetapi kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Jangan sama sekali kita pergi dengan kejahilan. Kerana agama Islam ia tak reda terhadap kita nak hidup dalam keadaan tak tahu. Tiap-tiap hari kita tambahnya ilmu pengetahuan. Cara kita nak duduk lagu mana?
barulah kita dapat kemuliaan hidup di atas muka bumi ini, dan kejayaan di dalam hidup, dan kebahagiaan apabila kita kembali pelik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tawar nak beli syurga. Nak belikan dengan syurga amalan-amalan hak kita tak ada. Kalau nak adu syurga ni, dia nak adu tak boleh dengan amal. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis sahih, la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalihi. Tidak sama sekali boleh masuk di dalam syurga seorang daripada kamu dengan sebab amalan kita. Nak adu tak boleh. Kita mari duduk di dalam masjid ni 15 minit setengah jam. Nak adu dengan syurga hati nak beri. Mana boleh? Puasa bulan Ramadan ambil di pagi hingga petang. Sebulan cukup. Nak adu tak boleh lagi. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala nak beri dalam syurga. Sebab nikmat dalam syurga tadi itu perkara yang kita sepada khayal dalam otak. Dia dapat depan kita lalu dengan tidak ada kepenatan dan keletihan apa-apa. Hingga Nabi Muhammad dikena tanya, wala anta ya Rasulullah. Sekali pun juga ya Rasulullah tak boleh masuk syurga dengan amalan. Wala anta. Sekali pun aku juga. Illa may yataghammadahu Allah Ta'ala bi fadlihi wa rahmatihi. Mereka ya Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan kepada dia dengan rahmat dia limpah kurnia daripada Tuhan. Tuhan beri syurga pada kita ni bukan sebab amalan kita. Makna kata guru dia nak balas mengikut amalan dak, bahkan Tuhan beri syurga melalui kelebihan Tuhan. Memanglah pegang ni kita kata syarat kita nak masuk syurga, salah satu daripadanya iaitu dengan sebab amalan. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah syurga dengan sebab kamu itu buat amal. Amal itu satu syarat daripada kita nak masuk syurga. Tetapi amal itu bukan satu syarat untuk Tuhan nak balaskan syurga kepada kita. Karena nikmat syurga lebih besar, lebih agung, lebih hebat daripada apa yang kita kerjakan. Kalau gitu kita sebagai umat Islam, terutama anak muda-mudi kita, syabab kita, pemuda-pemuda, abang-abang kita, kena berasa kata diri kita ni adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita. Cuba kita tengok. Mulia mula-mula Tuhan jadikan kita sebagai manusia. Mula yang kedua, Tuhan muliakan kita jadi orang Islam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan kita menjadi orang yang beriman. Kemudian Allah taala memuliakan dengan kita tu dengan akal fikiran. Bagaimanakah kita nak khianati jasad kita dengan perkara-perkara yang memabukkan, nak memunuhkan, nak menghancurkan tamadun umat Islam, nak menghancurkan diri jasad seseorang orang yang beriman. Dengan sebab apa orang buat lagu tu? Kerana tak ada cara mikir. Pehas salah. Walaupun orang nak jual depan batas tu, ambil situ sampai ke, ambil di jalan hingga kena sedarkan masalah, jual lagi lah. Kalau kita pehas dengan cara mana, kita tak break masalah. Sebab apa? Sebab kita ada kesedaran, tahu kata kita ni siapa, tapi tak tahu tu masalah. Dengan sebab itu, suhbatus salihin salah satu daripada sebab kita sayang dengan orang molek. Jangan sama sekali kita sayang dengan orang tak molek. Dengan sebab itu, hari ini kita nak ada kesedaran perkara-perkara tersebut. Supaya kita, umat Islam, boleh jagakan diri. Diri kita ni ada harga lebih daripada berapa lagi. Bahkan diri seseorang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala kata, diri nafsul mu'min adalah lebih mahal daripada Baitullahil Haram. Diri seseorang. Sebab itulah diri seseorang kita ini bukan mudah Allah Taala nak uji. Allah Taala nak memulia. Tetapi kita tadi itu Tuhan mulia dah kita nak tahu, nak sedar. Nak ada kesedaran, perasaan supaya kita tadi itu tak jadi memunahkan, binasakan diri kita dengan sebab kita tak tahu. Itulah sedikit daripada perkara yang kita tadi itu kena ambil tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, kejayaan hidupan manusia terhenti di atas pahaman yang benar, pahaman yang betul. Pahaman yang betul itu tidak akan dapat melainkan ilmu yang sahih daripada Allah Ta'ala dan Rasul yang dikemukakan oleh ulama warasatul anbiya kepada kita. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam kena tahu kata pengorbanan kita di dalam agama ini terhadap agama Allah tak boleh kita nak adu dengan mana-mana pihak. Kita kena calonkan diri kita jadikan orang Tuhan, jadikan tentera Tuhan, calonkan diri kita. Allah Ta'ala itu tak berhajat pada kita, tetapi kita ni berhajat kepada Allah. Kerana kita nak ganjaran daripada Allah, kita adalah sangat-sangat lemah, sangat-sangat tidak ada harga kalaulah Tuhan itu tak memuliakan kita. Dengan sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak terbiahkan kita supaya nak beritahu kata kita jangan mendahului apa-apa perkara pun. Kalaulah ini ajaran Tuhan, ini ajaran yang lain, mari nak buat jadi sama, tak boleh. Kita jadi orang Tuhan ni apabila hal Tuhan mari, Tuhan sebab gapo-gapo, kita jangan tak hal lain depan. Dengan sebab itu, Allah Ta'ala kata mana? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Cuba kita tengok dan renung satu ayat pada khutbah yang kedua ini. Mudah-mudahan ini jadi pengajaran di dalam hidup kita yang besar sekali. Kalau kita boleh beramal dengan ayat yang ke-24 daripada surah At-Taubah ni, kita memadai dia tu sebagai manusia nak dijumpa dengan Tuhan. Kata aku ni orang mulia Allah, Allah Ta'ala akan memuliakan dia. Kata oleh ya Rasulullah, jikalau adalah bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu, terkadang pak kita menjadi sebab kita tak nak kerja agama, terkadang anak kita jadi sebab kita nak kerja agama tak boleh, terkadang ikhwanukum, saudara kita jadi halangan kita nak kerja agama tak boleh, ataupun isteri kita ataupun kaum keluarga kita. Ini adalah cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, terkadang harta benda kita yang kita itu kasihi, yang kita itu nak menghasilkan dia, nak mendapati, terkadang perniagaan kita yang kita usahakan, terkadang rumah tangga kita yang kita itu nak duduk di tempatnya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Terlebih kasih daripada Allah Ta'ala dan Rasul, dan dia ada pengorbanan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita mengambilkan benda tadi itu tak depan, tak agama Tuhan di belakang, kita tak lupakan. Hari ini sebab apa agama kita, tempat kita 3 wilayah terutamanya jadi tak lupa. Kalau kita tengok di luar-luar negara, di di Singapura, di mana, tengoklah
Mereka itu gerepai waktu baik mereka cek untuk nak akadnya satu projek dia, satu perkara. Allah, pengorbanan mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi kita nak waktu baik skor sama untuk ajari Allah, untuk agama Allah ketarannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab pahaman kita itu. Lalu Tuhan kata, fatarabbasu. Doalah kalau ada lagu tu. Di sini nak ayat Tuhan tak ada hilang. Mutasir dalam agama kita tak ada masalah. Lagi, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amrih. Sehingga kedatangan azab hari. Hingga kesusahan Allah Ta'ala hantar lagi. Allahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah Ta'ala tak sama sekali hidayah beri petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas. Wak belakang terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Orang yang buat belakang terhadap agama Tuhan, mana kemuliaan dia hidup dalam agama ini? Walaupun berpakaian putih lagu ni, walaupun asupan dah panduk, akan tetapi pemikiran Madiyah tak pernah membelanjakan harta dia agama Allah. Mereka nak tak ada semata-mata, tak ada kemuliaan. Kita walaupun nak sembahyang, orang yang tak kenal kita, tapi hati kita lebih molek, hati kita ada pengorbanan lebih dengan Allah Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada yang lain. Dengan sebab itu, kita kena tahu kata kita ini berhajat, kita kena bantunya agama Allah, bantunya ajaran Allah, bantunya lamban syariat, undangan-undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap muncul. Boleh betul mana, kok mana kita buat supaya kita dapat jaya sama-sama. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam diri kita semasa kita hidup di atas muka bumi yang sebentar ini, supaya itu adalah bekalan yang besar sekali menunjukkan kepada hari yang tidak ada kehabisan. Itulah pahaman yang benar daripada Al-Quran dan daripada hadis Sayyidil Anam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.